Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan apa khabar anak murid cikgu? Semua sihat dan ceria kan? Bersama dengan keluarga kan? Baiklah, untuk pelajaran akhlak hari ini kita akan teruskan ke pelajaran nombor 4, sikap bertanggungjawab bahagian 1. Semua dah bersedia? Jangan tidur, jangan leka, jangan main. Buka mata, pasang telinga, sediakan akal dan hati supaya kamu faham apa yang kita akan bincangkan. Apa itu tanggungjawab? Kamu kena bertanggungjawab terhadap negara dan alam sekitar, terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, terhadap ibu bapa, keluarga, rumah, dan yang penting terhadap Allah dan Rasul. Apa yang dimaksudkan dengan tanggungjawab? Tanggungjawab adalah tugas dan kewajipan yang diberikan kepada kamu, yang kamu kena tunaikan, ataupun amanah yang kamu kena pikul, yang kamu bertanggungjawab ke atasnya, yang kamu wajib jalankan tugas. Takkan ada orang lain yang akan pikul tanggungjawab kamu, akan pikul amanah kamu, melainkan diri kamu sendiri sahaja. Sebab tu daripada sudut kajian menyebut tanggungjawab adalah sesuatu perbuatan untuk bersedia menanggung segala sesuatu hal yang muncul sebagai akibat dari aktiviti yang dilakukannya. Sebagai contoh, tengok ni, mengamuk-ngamuk tak dapat pergi ke kedai, tak dapat pergi ke pasar raya, ataupun tak nak makan makanan yang ibu masak. Jadi kamu bertanggungjawab kalau sesuatu muncul sebagai akibat. Kalau kamu mengamuk, bersedialah kena marah. Kalau kamu tak nak makan, bersedialah kena marah. Itu adalah akibat. Jadi kamu bertanggungjawab. Takkan ada orang lain yang akan kena rotan melainkan kamu sahaja. Sebabkan apa yang kamu buat itu adalah tanggungjawab. Tapi jangan risau anak-anak semua, memandangkan kamu masih kecil, masih comel, masih kanak-kanak rebina, tak ada apa pun tanggungjawab kamu, tak besar mana pun. Tapi kamu diharapkan untuk buat sesuatu yang dah biasa kamu buat. You are expected to do. Mak ayah kamu dah harap kamu dah pandai untuk buat. Sebagai contoh, bangun tidur terus gosok gigi. Ataupun mandi, ataupun bila kamu berada di rumah, kamu tolong mak ayah kemas katil kamu sendiri, mop, sapu, basuh pinggan, tolong mak ayah buat buang sampah semua. Itu adalah tanggungjawab kamu. You are expected to do. Tak nak buat, tak apa. Kalau kamu kena marah sebab tak nak buat, itu masalah kamu. Itu sebab kamu tak tunaikan tanggungjawab kamu. Kalau saya buat, Ustazah, kalau kamu buat, dan kamu akan kena sayang. Kamu akan disayangi oleh mak ayah kamu sebab kamu buat, dan kamu akan dibagi lagi tugas dan tanggungjawab yang lain. Sebab bukan mak ayah tak sayang, sebab mak ayah dah percaya dengan kamu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-58 yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya. Actually ayat ni Allah tujukan kepada para pemimpin. Tapi kamu kena ingat, kita adalah pemimpin kita adalah pemimpin kita sendiri. Kakak pula cikgu. Okey. Bila kita pemimpin kepada diri kita sendiri, jadi kita kena adil dengan diri kita. Contoh, sebab kamu leka main game, kamu lupa nak makan, kamu tak adil dengan diri kamu sebab perut kamu dah lapar tapi kamu tak makan. Leka main game, perut kamu sakit, kamu dah menyusahkan orang lain dan diri kamu sendiri juga sebab kamu tak adil dengan diri kamu sendiri. Rasulullah pun ada bersabda, ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan kamu dipertanggungjawabkan terhadap kepimpinanmu dan orang yang kamu pimpin. Ingat, pemimpin adalah muka, adalah cermin kepada kumpulannya. Kalau kumpulan kamu bermasalah, jangan salahkan kumpulan, yang salah adalah kamu. Kalau kumpulan kamu gagal, jangan salahkan kumpulan, yang salah adalah kamu sebab kamu yang gagal memimpin kumpulan kamu. Kamu kena tahu satu perkara, pemimpin adalah rakyat. Pemimpin adalah hamba kepada rakyat. Kenapa cakap macam tu? Saya kena buat kerja apa yang rakyat saya buat ke? Tak suruh pun, tapi maksudnya bila rakyat kamu beribadah, kamu kena buat 2 kali ganda daripada rakyat kamu. Bila rakyat kamu buat kerja, jadi kamu buat lebih daripada rakyat kamu buat kerja. Itu yang dimaksudkan dengan pemimpin adalah hamba kepada rakyat. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang sejati. Apa itu tanggungjawab setiap Muslim? Kamu kena ingat, tanggungjawab setiap Muslim adalah
tanggungjawab yang setiap orang kena buat tanpa culas, tanpa leka, tanpa cuai. Yang pertama adalah tanggungjawab terhadap Allah. Yang kedua, tanggungjawab terhadap Rasul. Diikuti tanggungjawab terhadap agama, diri sendiri, ibu bapa, dan kemudian adalah tanggungjawab terhadap negara. Kamu kena ingat 6 tanggungjawab ni yang kamu setiap each of you kena buat. Tak ada boleh leka, tak ada orang lain dah buat aku tak payah buat, tak ada. Contoh tanggungjawab ibu bapa, adik aku dah buat, aku tak payah buat. Tak boleh, sebab masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Okey, kita teruskan. Yang pertama, tanggungjawab terhadap Allah, iaitu beribadat dan mentaati segala suruhan, menjauhi segala larangan. Allah kan dah berfirman, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Kalau kamu tak sembahyang, Allah tak kisah pun. Kalau kamu tak baca Quran, Allah tak kisah pun. Tapi yang bermasalah adalah kamu. Bila kamu bercampur gaul lelaki dan perempuan, bila kamu minum alkohol, hisap rokok, hisap dadah, makan khinzir, main dengan anjing, tak kisah, Allah tak kisah pun. Tapi yang efeknya adalah diri kamu sendiri, sebab Allah tu Maha Berkuasa. Allah tu dah memang tetap di situ, di tempatnya. Tapi efeknya pada kita, pertama dosa, keduanya adalah orang akan berkata-kata buruk tentang kita. Kita suka ke? Takkan. Itu adalah dosa besar. Macam mana pula dosa kecil mencakap bawah ni? Menipu, bagi rasuah, cakap belakang. Tak apa, kalau kamu nak buat tak kisah. Tapi ingatlah, dosa-dosa kecil yang dikumpul akan jadi dosa besar. Tak payah jauh. Contoh, kalau kamu pergi tipu orang A, tipu orang B, tipu C. Tak apa, tapi contoh A pergi jumpa B. Si Fulan tu tipu aku . Betul lah, dia tipu aku . Dia pun tipu pasal aku . Si benda kecil, dan orang akan tak percaya dengan kamu. Sebab itulah kita kena buat baik sehabis baik. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sesekali. Bukan jangan sekali Buat jahat jangan sesekali. Ingat beribadah kepada Allah dan mentaati segala perintahnya, dan lupakan ataupun tinggalkan segala larangannya. Faham kan? Hashtag kita baik, orang sayang. Tanggungjawab terhadap Rasul pula macam mana? Tanggungjawab terhadap Rasul, pertama, kita kena buktikan yang kita cintakan Rasul melalui selawat, ataupun dalam beberapa artikel ada disenaraikan 100 sunnah Rasul yang kamu boleh buat dalam kehidupan seharian. Contoh, bila kamu bangun tidur, kamu baca doa bangun tidur. Bila kamu berwuduk, jangan lupa baca bismillah, jangan lupa kumur dan sedut air tu dalam waktu yang sama, ataupun waktu ambil wuduk tu ada banyak sunnah Rasulullah yang kamu boleh ikut. Ataupun kamu gosok gigi, bersugi pun sunnah Rasulullah juga. Berjalan kaki ke masjid pun sunnah Rasulullah. Sembahyang jemaah pun sunnah Rasulullah. Duduk tasyahud akhir dalam keadaan tegakkan ibu jari pun sebenarnya sunnah Rasulullah. Kamu buat kan? Ataupun berpuasa, buka puasa dalam keadaan yang sederhana pun sunnah Rasulullah. Baca Quran dengan tartil, tertib, sopan, atau semua ada pecahan-pecahan tu pun sunnah Rasulullah. Bunuh cicak pun sunnah Rasulullah. Bila kita boleh bunuh cicak? Malam Jumaat. Malam ni lah kita boleh bunuh cicak. Sebab cicak binatang yang buat bising waktu Rasulullah berada dalam Gua Sur sebelum Rasulullah pergi berhijrah ke Madinah. Jadi disebab tu kita disunatkan untuk bunuh cicak. Ataupun bersedekah dengan jumlah yang sikit tu tak apa, asalkan kamu selalu buat. Dan percayalah, itu adalah sunnah Rasulullah. Kamu dapat 2 pahala. Pertama, pahala sedekah. Kedua, pahala tunaikan sunnah Rasulullah. Jadi banyak tak kamu boleh buat seharian? Banyak kan? Itu adalah bukti kamu cintakan Rasulullah. Bila kamu cintakan Rasulullah, kamu akan buat sunnah Rasulullah. Mudah kan sunnah Rasulullah ni? Tak susah pun.
Okey. Dah sampai hujung lah. Okey, latihan kamu hari ini, kamu dikehendaki untuk menulis sebuah karangan pendek berkenaan tanggungjawab kamu di rumah. Terutamanya sekarang ni sebab kamu 24 jam di rumah bersama dengan mak ayah. Okey, tolong hantar sebelum pukul 5 hari ni tahu. Hari ni, hari Khamis, 16 hari bulan April, 16 hari bulan 4. Kamu kena hantar sebelum pukul 5. Sekejap je buat ni. Alah, benda yang kamu biasa buat hari-hari. Okey, sebelum cikgu tinggalkan kamu, cikgu nak kamu tahu yang tentang amanah ni Allah dah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72 yang Allah dah tawarkan amanah ni kepada langit, bumi, gunung ganang, tapi semua tak nak pikul amanah ni. Sebab diorang tak tahu sama ada diorang boleh buat ke tidak. Tapi amanah ni diberikan kepada manusia dan manusia tu terima. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat bodoh, Allah sebut dalam surah Al-Ahzab. Kenapa? Sebab bila dia dapat tanggungjawab, kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia leka, kadang-kadang dia lalai. Bukan kata diorang je, kita adalah manusia itu. Jadi ingat, amanah yang Allah bagi kita kena tunaikan sebaik mungkin. Sekian, itu saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.